Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya kita mulakan kuliah kita dengan Al-Fatihah supaya apa yang kita impiankan, apa yang kita azamkan pada hari ini akan tercapai dengan jaya, insya-Allah. Al-Fatihah. Kuliah pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut Al-Quran. Sebenarnya kalau dalam tajuk psikologi ni adalah psikologi perkembangan. Saya tak tahu sejauh mana ilmu ataupun pengetahuan anda ada berkenaan dengan psikologi perkembangan ni, tetapi dalam konteks CJ so kita belajar peringkat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang tu pun tak sampai peringkat di akhir usia lah, tapi saya akan sentuh secara sebentar lalu. Dan saya harap kuliah pada hari ini memberi banyak pengetahuan kepada awak semua ya. Sebelum tu saya nak tahu lah, saya berhadapan dengan siapa ni ya. Sebenarnya tahun berapa ni? Tahun 3. Jabatan? Campur-campur. Tahun 3 jabatan campur-campur. Tahun 3 maksudnya nanti praktikal lah kan? Praktikal pada semester depan. Macam mana? Hujung bulan 7. So lepas praktikal habislah. InsyaAllah. Untuk praktikal siapa yang minta jaking? Ada tak? Ada yang mau jaking? Tak dapat. Oh, maksudnya tempat dah ada masing-masing? Oh, dah ada. Semua dah ada lah. Tak ada masalah penempatan ni. Saya Rabihah binti Ibrahim. Saya tak ada doktor pun, saya ada master je. Saya master psikologi counselling. Dulu saya sama belajar dekat SKK lah. So saya belajar pure psikologi counselling. Dan selepas belajar tu saya terus minta, saya mohon dengan lembaga kaunselor, dan saya sekarang seorang kaunselor yang berdaftar lah. Saya ada lesen untuk kaunseling ya. So berdasarkan pengalaman banyaklah ya, pengalaman selama saya cuba sebagai seorang kaunselor berdaftar ni telah hampir 23 tahun ya. 3 tahun. Oleh kerana semua tahun 3, umur lebih kurang setekal lah 21, betul tak? 21 hingga 22. Oh, 23. Semua umur 23 ke? Siapa yang paling muda kat sini? Semua angkat tangan muda kan? Siapa umur 19? Ada? Oh, tak ada. Sebut je 19. 21? 22? Itulah yang paling muda, 22. Alah. 23? So majoriti 23 lah. Saya nak andaikan 23. So hari ini kita belajar psikologi perkembangan ataupun pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebenarnya tajuk ni memang menarik tau. Tajuk ni memang menarik. Kalau kita belajar psikologi perkembangan manusia ni, satu semester memang tak habis. Yang ni anda semua nak belajar selama 2 jam. Macam mana tu? So kita kena banyak sikit lah apa perlunya belajar psikologi perkembangan manusia? Perkembangan kita sebagai seorang manusia, apa perlunya? Yang pertama adalah untuk diri kita dan orang lain, supaya kita tahu keadaan diri kita dan kita tahu keadaan orang lain. Yang kedua, kita kena pasti potensi diri kita. Setiap daripada kita ada potensi diri masing-masing dan yang ketiga apa? Siapa boleh beritahu yang ketiga apa? Supaya kita tahulah setiap peringkat kita sebagai seorang manusia ni, kita ada isu dan permasalahan kita tersendiri. Iaitu pentingnya belajar perkembangan manusia. Kalau refer kepada Al-Quran Al-Quran Kitabullah, kita refer kepada Al-Quran, jelas banyak berkenaan kejadian manusia. Ini sebagai mukadimah
Kalau Barat, dia menyatakan bahawa manusia ini berasal daripada semua sebut, saya dah sebut. Okey. Siapa yang buat teori ni? Darwin ni. Dia kata manusia berasal daripada burung kerana persamaan yang ada di antara manusia dengan binatang yang bernama buruk ni. Tetapi dalam Islam tak, kita manusia lah. Binatang. So kita manusia. Okey, manusia adalah makhluk yang paling unik yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu kompleks. Kenapa saya kata unik? Okey, setiap daripada kita sama kan? Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan dan kaki, tetapi masing-masing berbeza. Mempunyai pemikiran berbeza, mempunyai emosi berbeza, pertumbuhan yang berbeza. So banyak kebaikan kalau kita pandang pada diri kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata beriman, kita kena tengok kita kena pandang apa kejadian yang Allah jadikan di dunia ini dan kita berfikir. Yang itulah digelar manusia. Okey, kita diutuskan ke bumi ini bukan semata-mata diutuskan je. Kita dijadikan khalifah di muka bumi ini. So hari ini kita akan berbincang secara detail bagaimana manusia diwujudkan, dijadikan di dunia ini. Okey. Kita akan belajar sebelum kita dijadikan manusia lagi. Okey, untuk saintifik lah. Kita jadikan manusia lagi, masa kita di dalam rahim ibu. Okey, peringkat perkembangan di dalam rahim ibu, sehingga kita telah diciptakan roh. Okey, yang tu je kita punya kuliah pada hari inilah, setakat itu je. Tetapi saya tak berhenti setakat itu je. Kita akan berbincang secara selalu bagaimana baby bila baby besar menjadi seorang remaja, seperti anda semua remaja ke? Remaja, masuk awal dewasa sehingga meniti usia tua. Okey, yang mana setiap manusia mesti mengalami tahap-tahap tersebut. Okey. Awal semua peringkat umur 22, 23 dikira sebagai, kalau ikutkan takrif belia lah, 21 hingga 40. Okey, kalau remaja di akhir remaja lah. Okey. Okey, kita belajar tahap pertama, manusia itu sebagai manusia. Okey, dalam Al-Quran manusia berasal daripada Adam, daripada tanah. Adam berasal daripada tanah. Okey. Definasi dululah. Definisi pertumbuhan ni kita lebih kepada melihat kepada perubahan yang dilihat dari segi pertambahan saiz dan perubahan struktur badan seseorang. Okey. Lepas dari segi perkembangan ialah suatu struktur, pendapat, tingkah laku, emosi dan sebagainya lah. Okey, contohnya macam ni lah. Dalam keadaan awak semua 21 sehingga 22 hingga 23 kan. Okey, saya rasa di sini emosi berbagai, tingkah laku berbagai. Okey, kalau ikut teori Barat, okey, kita punya trait personality, okey, dipengaruhi oleh pengaruh alam sekitar, persekitaran dan genetik. Betul tak? Okey, apa yang dikatakan persekitaran misalnya macam ni lah. Kita semua ada potensi diri, kita punya bakat, potensi diri, tetapi kita tak dapat terjemahkan dalam realiti kerana kita dipengaruhi oleh suasana. Misal kata suasana pendidikan kita kat rumah, misal kata kita dihalang untuk kita dihalang untuk bersuara ataupun bergaul bebas dengan orang ramai, bersuara dan sebagainya misalnya kan. Yang tu akan membantukan kita punya tingkah laku. So kita jadi seorang yang pemalu, kita tak berani ke depan. Sebenarnya benda tu semua orang boleh buat tau, tetapi oleh kerana kita dididik suasana yang menyebabkan macam tu ataupun budaya kehidupan, so kita rasa kita tak mampu, kita rasa kita tak boleh. Yang tu dah dikatakan pengaruh persekitaran dan pengaruh genetik. Okey, kalau genetik ni apa dia? Misal kata cara kita jalan, cara kita duduk, cara kita memandang,
keadaan badan, fizikal kita dan sebagainya, yang itu dipengaruhi oleh genetik. Okey. Okey, yang ni dalil menyebutkan manusia berasal daripada unsur tanah, ya. Dalam surah Ali Imran ayat 59. Okey, siapa ada handphone ataupun laptop dan sebagainya lah, boleh buka tafsir Al-Quran tak? Cuba kita tengok sama-sama surah Ali Imran ayat 59. Okey, maksudnya sesungguhnya perbandingan Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah, lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Okay, kita semua berasal daripada tanah. Yang itu kita jangan lupa, kita sebagai seorang manusia, kita ingat kita berasal daripada tanah. So asal daripada tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Okey. Untuk makluman semualah, ya. Saya kerja, saya ditempatkan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di unit kebajikan, saya ingat lagi. So saya akan memantau satu pasukan yang ditubuhkan di hospital yang mengendalikan jenazah, jenazah yang tak berwaris. Okey. Awak semua fahamlah, kalau disebut unknown ataupun tak berwaris ni, macam-macam jenis lah jenazah kita. Jenazah yang mati kena bunuh, jenazah yang mati lemas, tak ada keluarga, tak ada waris yang tuntut. Okey, so petugas jawi nanti dia akan uruskan jenazah tu daripada mandi, kafan, solat, terus bawa ke kubur. Okay. First time saya start kerja lepas habis degree, saya terus mohon dapat masa tu umur 24. Okay lah, 25. Imagine lah, dalam keadaan kita masih muda lah, saya dah tua kan. Okey, kita ditempatkan, kita, bukan saya yang buat tau, bukan saya uruskan, tapi kewajipan saya untuk memantau pasukan ni. Sekali saya kena pergilah ke hospital kerajaan ni, saya kena pergi. Saya ingatlah dekat HKM saya pergi. So yang menguruskannya adalah kakak-kakak senior lah, abang-abang senior. So kita sebagai pemuda kan, so kita nak tunjuk kita ni boleh, kita boleh menghadapi cabaran. Okey, kita mampu menghadapi cabaran, sebab tu kita pilih di tempat tu. So saya ikut diorang. Saya kata hari ni saya nak ikut lah, saya nak tengok urus jenazah macam mana, saya nak tengok kan. So first pergi ke bilik mayat. Okey, ni seram ni. First pergi bilik jenazah tu, masuk aja bilik dan ada laci-laci. Pasal tak kalau dalam filem drama kan, tarik je. Kalau plastik hitam tu memang teruk lah. Nak cerita pasal jenazah ni, manusia berasal daripada tanah ni, ya. Okey, tarik aja plastik hitam, dah ada bau dah. Tahu tak bau kita lebih teruk daripada bangkai. Jangan kita mengagak-agungkan diri kita tau. Jangan kita rasa riak kita sebagai seorang manusia dan sebagainya. Kita tak ada apa-apa pun kita. Kita hanya khalifah di muka bumi. So bila tarik tu ada plastik hitam, bau dah ni dah. Saya rasa macam mana ni kalau orang bertugas setiap hari ni. Sebab jenazah tu memang setiap hari tau. Cuma pihak hospital akan call bila tak dapat kontak waris dan sebagainya. So dalam sebulan, 2 bulan lah. Betapa lama jenazah duduk dalam peti ais tu. Kalau buka tu, tak tahulah. Buka tu ada yang tak ada kepala, tak ada kepala, mata dah ni dan sebagainya. Apa yang terkesan di hati saya first saya ikut jenazah baby. Baby ni baby yang dibuang. Baby yang dibuang masa tu umur 6 bulan tak silap saya. Sekarang saya masih terbayang tau dia punya muka. Saya terbayang muka dia. Okey, so kita uruskan. Diorang pun kata tak apalah, korang cubalah, sebab kita nak belajar kan. So saya belajar lah cara potong kain, kafan. Saya belajar cara mandi baby macam mana kan. Okey, yang tu adalah pengalaman tu saya nak sebut. Pengalaman tu memang penting dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar, tapi pengalaman tu lagi berkesan dalam kehidupan kita. So saya seru kepada anda semua, kalau ada apa-apa lah aktiviti luar dan sebagainya,
dalam masyarakat, tolong kita sertai sama-sama supaya yang tu jadikan satu pengalaman buat kita yang orang yang tak boleh ajar. Yang tu pengalaman bagi saya. So bila saya balik rumah kan, saya macam teringat tau, kita teringat kat baby tu. So selama ni kita tak pernah tengok jenazah. Saya lah umur 24-25, tak ada berlaku kematian di kalangan waris. Kalau ada pun masa saya belajar universiti, saya punya datuk meninggal, nenek meninggal, tetapi mak ayah memang tak call lah. Maksudnya masa tu kami berhubungan, saya telefon dia, saya sekala. Masa tu mana ada handphone, tahun 90-an, tak ada handphone pun. Kan orang ada handphone, orang kaya je. Masa tu mak ayah kita orang miskin, so saya lagi lah. So bila saya call tu, mak ayah kata dah meninggal apa semua. So kita nak tengok jenazah tu memang jarang. Walaupun saya rasa saya pernah lah tengok jenazah, apatah lagi kita nak uruskan. So bila berlaku kepada saya ni, saya rasa macam satu pengalaman yang paling tak saya lupakan lah. Okey, yang tu jenazah pertama. So start daripada tu saya berazam, saya belajar tau. Saya masuk kursus pengurusan jenazah, saya belajar cara nak potong kain dan sebagainya. So malam-malam tu saya memang termimpi lah. Sekali ada jenazah, saya ikut pasukan ni, saya akan termimpi jenazah tersebut dan saya akan bangun malam, saya akan sedekahkan. Saya akan baca Yasin untuk dia, saya solat hajat untuk dia, untuk kedatangan jenazah tu. So setiap kali berlaku kematian, saya tak kira siapa tau. Saya tak tahu siapa pun, tetapi jenazah tu akan menjemur dalam mimpi dan menjadikan saya seorang yang insaf tau. Saya terpaksa bangun. Saya masa tu saya terpaksa bangun malam. Selama ni saya apalah, alhamdulillah malam letih je bangun. Tetapi saya jadikan qiyamul lail tu sebagai satu kewajipan bagi diri saya bila berlaku kes macam ni. Okey. So yang kedua saya ingat lagi jenazah yang kami sama-sama uruskan, ini jenazah yang berwaris tau. Kematian tu berlaku di Putrajaya. Tetapi alangkah sedihnya bila anak-anak ni memang tak, bila anak tu memang tak ni lah, anak-anak macam tak boleh, tak mahir nak uruskan jenazah. Bagi awak sebagai seorang lelaki kan, bila ayah hidup kita sayang kan, kita cium tangan dia, kita sayang dia, tanya khabar. Tapi dia meninggal, kita menjauhkan diri. Sama dengan perempuan dengan ibu kita, jenazah ibu kita kan. Bila dah meninggal kita angkat, tak nak lah, takut lah, hantu lah, macam-macam kita fikir. Jangan, tak boleh tau. So ilmu pengurusan jenazah ni amat penting lah untuk anda semua. Saya menyerulah kepada anda semua, kalau ada lah kursus jenazah dekat masjid dan sebagainya, ikutlah. Okey, kat sini berapa orang ikut kursus jenazah yang boleh mengurus jenazah, ada tak? Macam mana nak praktikal ni? Kalau praktikal kadang-kadang tak pasti ikut juga. Ada tak? Ada juga. Okey, ada praktik lah ilmu tu. Kalau sekali tak dapat, 2 kali, 3 kali ikutlah. Okey. Berbalik kepada apa yang kita belajar hari ini, maknanya sebab saya pada tanah tu saya akui jasad kita, badan kita ni daripada tanah. Berdasarkan unsur-unsur yang kita akan bincangkan nanti. Okey. Tentang manusia berasal daripada unsur tanah ni banyak banyak ayat-ayat ni. Kalau anda semua tengok dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran tu, itulah baca Al-Quran, baca tu baca, tetapi kena baca tafsir dia macam mana yang itulah kita menghayati Al-Quran. Banyak Okey, satu persatu. Dalam bahasa Arab disebut turab. Banyak lagi turab, tin, al-lazib, tin, turab. Kebanyakan turab lah. Turab tu adalah tanah. Ada setengah ulama kata tanah liat, Okey, dan seterusnya manusia berasal, manusia ni daripada unsur air. Khalaqa minal ma'. Dan dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air lalu menjadikannya titisan baka dan pertalian keluarga. Dan sememangnya Tuhan berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Okey, yang ni peringkat penciptaan manusia. Yang ni jelas dalam, kalau kita tengok dalam pandangan-pandangan ulama', kalau kita kaji
Walaupun Al-Quran tu disebut sebentar selalu, tetapi ulama-ulama dahulu dikaji ya. Okey, turab ni adalah pengumpulan tanah bumi dalam bentuk turab berdebu. Proses saripati tanah, proses tanah melekat, proses tanah berbau, proses tanah keras dan proses penyebar roh. Yang ni kita punya unsur-unsur ni. Okey. Okey, nak tak nak kena ni lah Okey, kalau Barat ni dia tak kaji tau. Dia tak kaji asal usul manusia kerana tidak ada dalil bagi dia kan. Tidak ada petunjuk bagi dia. So dia kira dari segi logik je. Bagi dia persamaan di antara binatang monyet itu tadi dengan manusia, so dia kaji. Okey, kalau nak mengkaji tentang manusia, okey, bahan binatang utama digunakan adalah monyet. Monyet tu sama je kan. Dia ada tangan, dia ada kaki, cuma badan dia berbulu. Dia mamalia, kita pun mamalia. Itulah mengikut perkajian dan dia akan berubah mengikut evolusi. Jadilah manusia yang tu pandangan barat, tetapi tidak bagi kita. Maksudnya binatang tetap binatang, kita sebagai manusia. Manusia asal usul daripada Adam. Adam dicipta daripada tanah. Ya, okey, yang tu kena ni lah. Okey, lupa tadi jenazah yang kedua mesti tanya ni. Okey, jenazah tu jenazah orang tua, perempuan. Sebab saya akan ikut jenazah perempuan lah, sebab saya perempuan. Okey, so pengurusan jenazah wanita ni, saya pergilah kat rumah tu, kat Putrajaya tu. Anak-anak duduk jauh je. Kita masuk tu, anak dah berapa, rasanya dah berapa lama dah, berapa jam dah jenazah tu duduk terlantar je macam tu. Tak adalah nak uruskan, tak adalah nak buat apa-apa kan keluarga. So kita uruskan lah. Kita uruskan, saya tengok muka dia, saya rasa sayunya. Kita ingat kat mak-mak kita kan. Okey, sebabnya bila belum ditarik dari badan kita, so macam-macam lah muka. Saya tengok berbagai-bagai jenis jenazah, macam-macam muka. Ada muka yang tenang, ada muka yang nampak risau, macam-macam lah Tetapi jenazah makcik ni memang tenang tau, tenang, seolah dia tidur. Saya tengok seolah dia tidur. So kita uruskan. Masa dah petang, sampailah maghrib. Maghrib tu juga saya balik rumah. Biasalah saya, bila saya balik rumah, saya ingat apa semua. Dah lah, saya rasa macam saya jemakan jenazah tu di depan mata tau. Masa tu saya duduk kat sink, tiba-tiba saya rasa macam jenazah dekat depan macam tu. Takut kan. Masa tu saya macam Allahu Akbar macam tu kan. Masa tu saya ada baby kedua tu, masa tu baby pun macam dah tak selesa, nangis apa semua kan. So saya ingatlah, orang kata itulah petua kan, bila dah balik urus jenazah ni kena mandi kan, kena berwuduk dan sebagainya kan. Tak payahlah terus, sebab saya rasa macam dah suntuk kan. Imagine saya duduk kat sini, saya terpaksa kerja kat KL. So saya rasa macam masa dah suntuk dan saya terpaksa pergi Putrajaya, balik macam tu lah masa, dari segi masa. Okey, itulah jenazah yang kedua. Bukan jenazah yang kedua yang saya teringat sampai termimpi-mimpi lah. So saya rasa dia dah nyata lah bahawa kita sebagai manusia ni, yang ni sebagai satu peringatan tau pada diri saya dan kepada awak semualah. Setiap permasalahan apa yang kita alami dalam kehidupan ni, orang kata ada hikmahnya, ada penyelesaiannya, kecuali mati tu tadi lah. Kalau sebelah sini sebelah perempuan ni, okey, awak semua sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, kalau ada masalah lah, sebabnya kebanyakan klien datang pada saya semuanya adalah wanita. Tetapi mesti PKP ramai lelaki datang. Saya tak pasti kenapa ni. So wanita ni memang berbagai masalah. Ada sudah UKM datang, sudah UKM datang nak jumpa, ada masalah keluarga. So masalah tu, kadang-kadang masalah tu berpunca pada diri sendiri tau. So kita tak dapat settle,
kita tension sampai tahap anxiety, stress, yang itulah bahayanya. Okay, so perkataan pertama bila saya berhadapan dengan klien punya masalah ni, saya kata macam tadilah, setiap kita memang ada masalah, ada isu, tetapi percayalah yang tu adalah satu ujian, ujian dalam kehidupan kita. Okey, saya pernah berhadapan dengan seorang klien wanita. Dia jumpa saya, mukadimah dia macam ni tau. Dia kata, "Puan," dia kata, dalam kehidupan saya rasa semua lengkap. Saya dah ada semua dah. Saya dah ada suami yang baik, saya dah ada rumah besar, saya dah ada pekerjaan yang baik, saya dah ada semua dah." Saya terfikir, satu kali saya terfikir, apakah ujian yang Allah nak turunkan kepada saya dalam keadaan saya rasa saya dah selesa dalam kehidupan saya. Ada anak yang pandai-pandai, saya dah ada apa dah, apa yang saya nak, semua saya dapat, dia kata. Saya terfikir, apakah ujian yang Allah akan turunkan kepada saya dan mampu tak saya menghadapinya. Dia terfikir macam tu tau. Pernah tak terfikir macam tu? Masa muda-muda ni nak kena fikir. Okey. Lepas tu saya senyum lah bila cakap macam tu, muka dia macam tu. Tetapi dia kata, sekarang ni saya menghadapi ujian yang besar, dia kata. Apa dia? Suami saya tiba-tiba detect buah pinggang. Sakit buah pinggang, terpaksa hemodialisis. Dan kehidupan saya berubah 360 darjah. Saya terpaksa balik ke hospital. Saya tak mampu, dia kata. Saya memang tak mampu. Dia terus menangis depan saya. So dia kata, yang ni kot ujian yang paling besar yang Allah turunkan kepada saya. Itulah, okey, sebagai kesimpulan daripada kes dia tadi, setiap daripada kita akan terima ujian-ujian. Sentiasa terima ujian-ujian, sama ada kita mampu atau tak menanganinya atau menguruskannya. Percayalah, tidak semua orang akan rasa seronok, bahagia. Mungkin kebahagiaan itu sebagai satu ujian bagi dia. Tak tahu kan? Mungkin dia cantikkan tu sebagai satu ujian bagi dia. So kena ingatlah, dalam kehidupan ni akan sentiasa ujian. Kalau kita sebagai manusia mampu menghadapi ujian tu, maka yang tu dah kita akan mendapat ganjaran yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So apa-apa hal kena kembali kepada dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terus kepada peringkat keadaan manusia. Daripada tanah kan. Lepas tu summa ja'alnahu nutfah. Okey, nutfah, alaqah, mudghah. Ini kena ingat lah. Tu saya rasa kena ingat sebab di akhir ni saya akan bagi soalan kuis tau. Semalam ada kuis tak? Betul. Tak apalah, saya bagi juga lah. Boleh? Cubalah, sebab benda simple je ni. Sebab peringkat CJ kan belajar lagi susah. Belajar nak dapat master, nak dapat apa, sarjana muda lagi susah sejak semester. Saya daripada Pengajian Islam dulu, saya bahagian saya jabatan dakwah dulu. So bila saya ambil kaunseling, saya belajar kat SSK tu, saya terpaksa ambil subjek wajib. Subjek wajib lulus. So lepas satu semester, saya ingat bila wajib lulus tu baru boleh ambil subjek-subjek kaunseling dan psikologi ni. Betapa struggle, susah tau. Lepas tu belajar pula dalam bahasa Inggeris. Sebabnya dia banyak menggunakan teori-teori barat. So banyaklah buku dalam bahasa Inggeris. So saya menyerulah kepada awak semua, kalau ada peluang lah untuk belajar, sambung belajar. Sambung. Kalau sekarang tak kerja pun, okey. Kalau dijakin kan, kalau yang student yang nak kerja ni, kalau dah habis ni, saya rasa macam hampir 10% lah yang ada master dan PhD. Maksudnya saingan tu memang hebat. Kalau kita sekadar degree je, kita terpaksa bersaing lah dengan yang ada master dan PhD. Okey. So kena ingat lah, kita jadi manusia ni sebab saya pada tanah. Okey, kemudian Allah jadikan nutfah. Macam mana nutfah, alaqah, mudghah, kita akan bincang lah. Okey, kita akan bincang satu persatu. Okey, kenapa saya seronok tau belajar berkenaan dengan perkembangan manusia. Kita akan belajar berkenaan dengan diri kita, macam mana kita wujud di dalam rahim ibu.
Semua nak tahu kita belajar berkenaan dengan sains. Kalau tidak sains belajar bio lah ni. Ni kita akan belajar berkenaan dengan kita, proses kita. Di mana kita boleh jadi macam ni. Kita dah rasa macam ni lah. Tapi bermula daripada kita tak ada kepada ada dalam rahim ibu, sehingga kita dilahirkan, kita membesar sebagai seorang remaja, kita membesar sebagai seorang belia, kita membesar kepada seorang dewasa. Ya. Okey. Dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, ayat 12 hingga 14. Okey, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati, dari tanah ni, kemudian kami jadikan pati itu seperti air benih yang penerpa yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Disebut alaqah, mudghah tadi. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balik tulang-tulang itu dengan daging. Lepas tu bila sempurna jalan itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifatnya dan keadaannya. Okey. Bila dah peringkat ni, bila dah masuk dalam rahim ni, iaitulah baru kajian-kajian barat tu memang banyak berkenaan dengan penciptaan manusia ni. Okey. Sebab awak semua dah umur 23, so saya rasa saya mengajar bab-bab ni semua kena maklum lah ya. Okey, kita bincang macam mana persenawaan berlaku. Okey. Okey, yang ni kena ingatlah. Daripada nafah, alaqah, mudghah, izzan lah. Lepas tu khadian akhad, nafah al-ruh. Tujuh peringkat kejadian manusia. Apa yang dikatakan nafah, apa yang dikatakan alaqah, mudghah dan sebagainya tu kita belajar lah ya. Okey, kita akan bincang satu persatu. Okey, semua dah salin kan? Salin tak? Okey, salinlah 7 peringkat kita. Okey, kita bincang bab nutfah. Okey, nutfah ni dalam Al-Quran, istilah nutfah ataupun perkataan nutfah ni dia ada sebanyak 12 ayat. Dalam 12 ayat, okey, nutfah ni bagi dia lelaki dinamakan sperma. Okey, kalau perempuan, ovum. Kalau percantuman di antara ovum dan sperma ni dinamakan nutfah al-amshi. Sperma dan ovum yang disenyawakan. Ia ni jelas ya dalam ayat Al-Quran ni. Okey, tahu tak? Kalau masyarakat barat, okey, kalau ahli-ahli psikologi barat, dia kaji semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. So memang berlaku persamaan antara kajian dia dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, jelas. Okey, cuma barat ni beza dengan kita. Dia kaji ni, okey, dia punya sampel responden dia beribu-ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta. Bila dah dapat satu dapatan tu, dia akan jadikan benda itu sebagai teori. Teori itulah yang telah digunakan oleh kita sehinggalah sekarang. Okey, bagaimana persenawaan berlaku? Okey, bagaimana? Okey, persenyawaan ni adalah suatu proses di mana sperma dan ovum ni bersatu untuk bentuk satu sel yang dipanggil zygote. Okey, zygote. Yang itulah zygote itulah disebut sebagai nutfah tu tadi. Nutfah tu sperma lelaki, lepas tu perempuan. Okey, jadikan nutfah. Okey, bila nutfah, selepas nutfah, tengok tu sperma lelaki. Lelaki tengok, masing-masing tengok. Lelaki. Okey,
Kalau menurut sains, laki ni dia akan melakukan sperma ni sepanjang hidup dia. Maksudnya dia ada dalam diri dia berjuta-juta. Berlainan dengan perempuan. Okey, perempuan dia ada 40,000 je. Dalam diri dia ada 40,000. Okey. Okey, apabila berlaku kematangan bagi perempuan okey, matang bagi seorang perempuan kalau ikut kajian dah di antara umur 12 hingga 21, 22. Maksudnya anda semua matang. Kan dia tak matang lagi? InsyaAllah matang. Alhamdulillah. Okey. Bila berlaku proses kematangan ni, so telur ovum perempuan ni daripada uterus ni dia akan mengalir melalui tiup. Kalau tiup tu, tiup tu, masa kat tiup tu lah bila ada benih daripada sperma daripada lelaki, masa tu lah dia akan bercantum. Kalau tak ada yang keluar lah, kan, sebagai darah haid. Maksudnya dalam proses 28 hari yang ke-28 tu lah, itu bergantung kepada diri kita lah sebagai seorang wanita ya. Okey. Sel-sel zygote ni, dia dah bercantum. Sel zygote ni dia akan membahagi secara aktif tau. Okey, yang ni kita tunjuklah berkenaan dengan sperma ni. Okey, yang saya sebutkan tadi, lelaki ni dia ada 200 hingga 300 juta. Dan kita sebagai seorang manusia tu hanya satu je yang terpilih. Sebab tu kalau kita kata kita ni antara yang cemerlang. Kita memang yang cemerlang sebab kita satu je yang terpilih untuk bergabung dengan ovum tadi. Nak jadikan kita ni. So jangan anggaplah kita lemah. Itu sebagai motivasi untuk kita. Kita sebenarnya sebagai seorang yang cemerlang tau. Ingat tu. Okey, banyakan dalam Al-Quran berkenaan dengan air mani tadi. Kalau anda semua tengok dalam ayat Quran, cubalah belik-belik bila disebut perkataan nutfah tu, itu berkaitan dengan air mani lah, nutfah. Okey, dalam surah An-Najm ayat 45 hingga 46, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 58, dalam surah Al-Qiyamah ayat 37, yang itu berkaitan dengan nutfah. Okey. So dalam bila dah berlaku percantuman ni, kita ada kita dipengaruhi oleh genetik Apa itu genetik? Genetik tu daripada kromosom 23 perempuan, 23 lelaki campur jadi 46. Okey. Yang menentukan jantina adalah pandai daripada pihak lelaki. Kita ovum kita semua X ke Y? Lelaki menentukan X. Jantina lelaki atau perempuan ditentukan oleh lelaki. Kalau lelaki bercantum tu ada satu, so jadilah jantinanya sebagai seorang lelaki. Macam tu. Okey. So teori barat, dia tidak bertingkah tau. Okey, kita ni, kita punya tingkah laku ni, kita dipengaruhi oleh apa? Dia orang bertelingkah sama ada dari segi daripada persekitaran ataupun dari segi genetik. Okey, sebenarnya dia dua lah. Okey, dia orang buat kesimpulan bahawa tingkah laku kita, siapa kita, tembusan kita, perangai kita dan sebagainya ditentukan oleh genetik dan persekitaran. Macam saya sebutkan tadi lah. Okey. Saya suka juga tahu sebab fasa perkembangan ni, kalau dari segi sains banyak kita belajar. Semester pertama, kedua, ketiga. So saya nak bagi sikit-sikit lah dekat awak semua kan. Sebab memandangkan anda dah umur 23, mungkinlah lepas universiti ni kahwin, betul tak? InsyaAllah. Dah ada calon dah ni? Okey, siapa ada calon? Angkat tangan. Semua dah senyum. Okey. Biasanya lah ikut perkembangan kita sebagai seorang manusia bila berumur
21 hingga 25 lah. Okey, kita sebagai seorang wanita, kita akan cari-cari pasangan, kita akan membina kehidupan, kita akan mencari pekerjaan yang sesuai untuk diri kita. Masa itulah, eloklah kan kalau ada pasangan tu kahwin. Setiap manusia ni dicipta berpasang-pasangan, so carilah pasangan masing-masing. Betul tak? InsyaAllah, saya doakan semua berkahwin. Amin. Semua berkahwin. Okey, kajian barat juga saya nak sentuh di sini lah. Bila jadi nutfah ni kan, so jadilah titik pertama kita di dalam rahim ibu. Pertama. Okey, dalam proses sehingga berbulan, sehingga 3 bulan. Okey, masa tu segala-galanya mempengaruhi baby tu. Itu kan jalan barat tau. Emosi ibu, pemakanan ibu, semua mempengaruhi. So kita pernah dengar tak orang kata kalau pregnant ni, awal pregnant tu janganlah buat pamer sangat, janganlah suka merajuk, janganlah yang apa-apa sebab akan mempengaruhi baby. Sebenarnya kajian tu betul tau. Betul. Okey, contohnya dia buat kajian macam ni tau. Bila ibu yang mengandung, awal mengandungan ni, ibu takut tau. Takut. So memberi kesan janin dalam perut dia, dalam rahim dia. Saya tak langsung akan membawa kepada otak, rembeskan dalam bentuk ni sampai kepada saluran darah kepada baby tu. So akan berlaku kekurangan oksigen. So ini yang menyebabkan bahaya kepada baby. Yang tu dispuncanya adalah emosi ibu tu. Okey, zat makanan. Sebab itulah masa mengandung, kalau mak-mak kita kan mengandung tu, kita akan bagi berbagai vitamin. Masa tu kena makan lah. Sebab ia tu akan mempengaruhi tumbuh saraf baby, minta cuba baby dan sebagainya. Sebab ia ni memang ada kajian berkaitan dengan makanan. So apa yang kita makan, apa yang kita dapat, itulah baby akan dapat. So mana yang akan berhadapan dengan situasi ni, kena ingatlah pesan saya, kena makan benda yang berzat, bervitamin. Bagi suami pula, bakal-bakal suami, kena jagalah kan baby, kena jagalah kandungan isteri tu. Maksudnya kena beli makanan yang berzat, bervitamin, kena jaga emosi dan sebagainya. Okey, dan seterusnya adalah berkenaan dengan bapa tu sendiri, dengan bapa. Walaupun dah jadi janin dalam perut isteri, dah jadi janin, tetapi pengaruh bapa tidak kurang pentingnya. Sebab sperma yang elok akan bercantum dengan ovum. Okey, andai kata masa kita remaja, masa kita belia remaja, kita isap rokok, apatah lagi yang paling teruk kita ambil dadah dan sebagainya, yang tu akan mempengaruhi kualiti kita punya sperma tu bagi lelaki. So start pada hari ni tak payah merokok lah. Boleh? Ada tak payah merokok? Tak payah merokok lah. Merokok ni banyak kesan buruk dia. Okey. Okey, tadi sperma, ovum pula. Ovum ni kecil je, 0.12 mm. Kalau ukur besar mana je, kecil je. So tadi saya kata 40,000, yang ni dia cakap 30,000 kan. Tu je semasa kita lahir. Tetapi masa balik nanti lagilah berlaku kekurangan. Banyaklah telur akan meninggal, mati. So ada sebiji telur yang matang setiap bulan. Yang ni lah yang tak melebihi 400 telur sahaja. Okey, so nasib baiklah siapa yang kahwin tu turun mengandung tu dapat baby. Susah tau. Saya berhadapan dengan banyaklah yang masalah tak ada anak, nak ambil anak angkat dan sebagainya, banyak isu lah. So mula pada sekarang lah kita kena jaga pemakanan kita. Kita kena jagalah diri kita. Kesejahteraan hidup ni bukan bergantung kepada apa yang kita alami, tetapi bergantung juga keadaan diri kita.
Itu saya kata, kesihatan tu memang penting. So sekarang BMI kena jagalah, kena jaga, kena cukup kalori dan sebagainya. Macam tu, Okey. Okey, wanita dah baca, lelaki pun baca. Okey, dalam surah At-Tariq ayat 5 hingga 7 ni bercerita tentang penghasilan air mani, ya. Maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. Ia diciptakan dari air yang memacut yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan. Saya cari dalam kitab berkenaan tulang sulbi ni. Saya kata, kat mana tulang sulbi ni? Okey, dalam Lisanul Arab, kitab Lisanul Arab ni, saya jumpa bahawa sulbi ni adalah tulang punggung. Tulang punggung lelaki. Okey, yang mana bila kita dah meninggal nanti, tulang punggung ni dia akan tekal tau. Itu kajian barat juga. So dia akan kekal sampailah akhirat nanti. Dia tak akan hancur lah. Itu tulang sulbi. Okey. Okey, yang nutfah tadi. Yang nutfah pergabungan di antara benih lelaki dan benih wanita tadi dinamakan nutfah amsyad tadi kan. Yang ni lah surah Al-Insan ayat 2. Apabila semua bertemu dengan ovium serta melepaskan genetik yang tersimpan di bahagian kepalanya, ovum akan membina suatu dinding tebal untuk mencegah penebusan oleh sperma yang lain. Peringkat ini juga dikenali sebagai persenyawaan. Persenyawaan yang itu dah dinamakan persenyawaan. Okey. Okey, zygote ni dia cepat tau. Bila dalam persenyawaan ni, dia akan membahagi sel tu dalam masa 24 hingga 30 tu bagi pada 2. Saat itu bahagi lagi. Okey. Pada hari yang keempat ni, disebut marula ni akan besar daripada dengan cecair di bahagian dalam pada hari ke-60 pembenaman dalam rahim. Yang itulah dia akan hilang sekejap. Okey, dia akan hilang sekejap, so dia akan muncul balik nanti. Okey, kalau tengok gambar macam ni lah. Daripada 1 dia bagi 2 kepada 4 dan seterusnya banyak-banyak dia morula ni. Okey, dia akan terbenam sekejap, dia akan timbul balik. Okey, siapa nak tengok ni? Okey, saya nak semua tengok video ni dalam keadaan kita nak mencari apa ni? Ilmu, ya. Ya. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates.
The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Not everyone works a cushy office job. There are those who greatly support our daily lives through tough labor. Round the clock, they need to be supported by equally tough labels.
Labels that can adhere to any surface for long periods of time. Even when things get messy, these labels will never be dampened and will always stand out. Professional labeling and mobile printing solutions. Speak to our product specialist today. Yang tu tadi berkenaan dengan apa ni? Macam mana proses kejadian kita ya sebagai seorang manusia. Saya berkata orang yang makan gaji tak boleh jadi jutawan. Hai, Okey. nama saya Alif Masli. Bermula daripada benih masuk dalam rahim ibu, macam mana perkembangan dia kita tengok tadi kan. Macam mana satu sperma tu yang terpilih tadi, sebagai manusia yang terpilih tadi, mendekati ovium. Macam mana berlaku pembahagian ovium tu sehinggalah menjadi satu janin. Okey? Jadi satu janin. Okey, kalau dalam Islam benda tu dalam ayat Al-Quran pun jelas ya. Bila dah jadi ni, tadi apa tadi? Nutfah kan? Okey, bila nutfah, proses yang kedua adalah alaqah. Okey, alaqah ni lah menurut sains bahawa itu alaqah yang saya tersembunyi tadi, dan hari ke-10 tu dia akan tersembunyi 2 hari. Okey, bila 12 hari yang ke-12 tu dia muncul balik dan dijadikan suatu benjolan kecil pada permukaan uterus. Masa itulah janin pada rahim tu boleh detect lah, boleh dikesan. Masa itulah kita rasa kita dah mula-mula lawyer bagi perempuan dah mula lawyer, dah mula nak makan tu, makan ni, tinggi itu, tinggi ni. Masa itulah Okey, yang ni kita dinamakan alaqah. Yang ni dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 ya. Yang ni kalau kita kaji betul secara literalnya tarikh bermaksud semakin berkurang atau bersembunyi. Yang tu tadilah, bila hari ke-10 tu dia akan bersembunyi sekejap, hari ke-12 tu dia akan muncul balik ya. Okey, alaqah kalau dari segi bahasanya adalah suatu keterulan darah. Baru keterulan darah tau ya. Hari ke-10 tu baru keterulan darah. Dan juga kalau tengok rupa dia tu macam pacak ataupun lintah, sesuatu yang bergantung dan melekat. Maksudnya berdekat, lekat di dinding rahim tu. Dia lekat sikit je. Kalau kita tengoklah. Okey. Dalam Quran ini disebut 5 kali dalam Quran dan ditafsirkan sebagai sumpah darah berdasarkan kepada sebenarnya benda yang amat seni yang diseliputi oleh darah. Okey. Contoh kalau tengok dengan jelas ya. Macam tu je. Yang tengah-tengah tu kan. Tengok macam lintah lah. Tengok cerita betul, cepat-cepat. Sebab tu kalau orang gugur gugur masa ni dia tak perasan pun, dia gugur pun dia keluar macam ni je lah. Okey. Okey, bila 3 minggu macam ni, kalau baby 4 minggu dah dia dah percantuman dah. Pada 5 minggu. Okey, 5 minggu tu berapa hari? 5 dah 7, 5 sebulan lebih lah. Pregnant sebulan lebih ni dah ada macam tu, dah jadi macam tu dah, sebulan lebih. Tapi kita tak rasa apa-apa lagi tau. Memang rasa loya macam tu je lah. Tapi tak ada apa-apa, perut pun tak besar lagi. Macam tu je. Okey. Tengok bahagiannya betapa besar ya. Zat Allah, tercipta Allah ni, daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3 sehingga nombor 6, nombor 9 Ini peringkat yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, sehinggalah dia besar-besar-besar, sehinggalah jadi macam tu 14. Okey, 14 minggu, 13 minggu, 14 minggu. So, daripada alaqah tu jadi mudghah. Okey, mudghah macam ni. Mudghah ni disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yang bermaksud jika daging dikunyah, mudghah merangkumi keseluruhan perkembangan manusia tu, dan semua organ penting dalam badan manusia terbentuk dalam minggu ke-4 hingga ke-8. 4 darab 7, 28. Darab 78, so dalam sebulan lebih, sehinggalah yang ke-8 dia akan membesar. Yang ni surah Al-Hajj ayat 5.
Allah menyebutkan dua bentuk mudghah, iaitu yang sempurna, yang tidak sempurna. Dengan kata lain, sama ada embrio itu hidup atau mati, sempurna atau anggota, atau sebaliknya. Okey, masa inilah seorang wanita yang pregnant tu, hamil tu digalakkan untuk membaca ayat Al-Quran, buat benda-benda yang baik. Masa inilah supaya baby tu terhasil dengan sempurna. Okey, di peringkat ini juga berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga, anggota lain dan sistem pernafasan mula terbentuk, jantung mula berdegup. Masa inilah nurse akan kata, pergi scan, boleh scan. Masa itulah kita akan dengar tempat jantung ni. Okey. Okey, masa inilah bagi tengok oksigen dan pemakanan juga. Okey, lepas tu embrio. Ni embrio jugalah. Dalam kata sains dia sebut embrio. Tak tengoklah. Okey. Bila dah ni last kali proses izam ni, masuk yang ke-6 lah. Peringkat ni, peringkat minggu yang ke-6, yang ke-7, peringkat pembentukan tulang. Bila dah ada segumpal darah, dah ada ni apa semua, baru bentuk tulang dan otot. Masa ni lah membungkus rangka-rangka yang ada tu, perkembangan embrio dah akan cepat lah. Masa tu lah kita punya perut dah mula besar. Akhir minggu ke-7 terbentuk pula sistem kompleks. Serentak dengan itu sistem pernafasan, saluran nafas dan sebagainya. Okey, pengalaman saya pernah mengandung masa tu dalam 16 minggu 15-16 minggu lah. Saya mengandung, tiba-tiba keluar darah hitam. Saya tak rasa apa-apa tau. Saya tak rasa sakit, saya tak rasa apa. Tapi bila pergi kat doktor, doktor kata Mak Puan dia kata dah meninggal dah, baby dalam perut dah meninggal. So tanda dia keluar darah hitam tu maksudnya janin dia dah meninggal dalam perut lah. Tu saya pun sedih lah kan, bila dah tahu meninggal tu. Dan doktor suruh kita cuci, maksudnya keluarkan, kalau tak dia akan bahayakan nyawa lah. So saya pergilah, saya dipaksa bersalin. Sebabnya bila dah masuk 16-15 minggu, dia dah dikira sebagai dah ada bentuk apa semua kan. So dia tak boleh keluarkan. So dia bagi ubat induce. So dia paksa kita bersalin. Imagine lah dalam keadaan sakit nak bersalin, tapi kita tahu dah dia dah tak ada dalam rahim kita So dia keluar lah. Cuba keluar. Saya terkejut tau, dia keluar ni tak besar, kecil dia besar ni. Tetapi Allah tu maha cipta kan. Saya tengok kan, dia dah ada tangan, dia ada kaki, tapi kecil saya ni. Dia kecil satu. So saya gunalah pengalaman atau ilmu yang saya ada, saya uruskan. Kalau umur 4 bulan, bawah 4 bulan ni tak diwajibkan untuk solat lah. Kita sekadar bersihkan dia apa semua kan. So saya bersihkan sendiri, saya kafarkan sendiri. Saya ingat lagi. So dia dah ada tangan, dia ada kepala. Cuma masa dia keluar tu dah ada tali pusat tau, belik dia punya leher dia. So doktor kata mungkin sebab tu lah. Tetapi dia tak bernafas melalui, biasa kan, melalui saluran darah. Tapi yang tu mungkin bercepat lah dah ada putar-putar dah. Kita punya tali pusat kita memang panjang tau, kalau kita ni lah panjang. Okay, so saya ke bumi di atas kubur dia punya nenek dia. Dia boleh tahu bila kekuburan, boleh ke bumi kat mana-mana pun, tetapi elak dari tempat yang senang binatang datang. So biasa orang tanam di ke bumi dekat pinggir-pinggir kubur, macam tu lah. Siapa ada pengalaman adik ke apa semua kan. Adik maksudnya mak pengandung lepas sebuku. Itulah. Kalau orang tanya dari segi hukum pun macam itulah. Kecuali lepas 4 bulan tu dia dah dikira, dah dititipkan roh, dia dah ada jasad dia sendiri apa semua. Yang tu apa kewajipan kat atas, yang kat atas jenazah tu lah. Okey, untuk proses, untuk peringkat izam dan lahmi ni, pada peringkat ini pada minggu ke-6 dan ke-7. Okey, saya selalu kira kalau minggu ke-7, 7 darab 7 lah 49, maksudnya dalam 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ni dah bentuk dah tulang otot dia. Cuma dia membesar lah pada akhir minggu ke-7. 7 darab 7, 49. Okey,
dekat 3 bulan, ya. Dia dah ada menggunakan saluran pernafasan, mulut, hidung dan sebagainya, paru-paru, kelihatan dan sebagainya masa ni lah. Okay, sekarang tak pelik tau. Ada scan 3D lah, macam-macam lah, 4D dan sebagainya. Kita pun tengok dengan jelas dalam rahim. Okay, kalau dari segi gambar macam ni lah. Okay, baby pada 6 minggu dalam perut, 7 minggu, baby pada 8 minggu. Okey. Pada peringkat akhirapan ni dinamakan Falcon Akhwat. Yang ni masa peringkat janin, dan pada bulan ketiga semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurna dan kukunya mulai tumbuh. Pada bulan keempat bentukan bayi dinamakan ni fetus menjadi cukup lengkap, menyebabkan kaki baby dalam kandungan hanya menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Last sekali, cukuplah anggota badan dia. Okey, yang ni gambar. Pada 9 minggu, pada 10 minggu, pada 13 minggu, dah bentuk betul-betul sikit-sikit sehinggalah dia membesar dalam perut, sehinggalah berumur 9 bulan. Okey. Okey, bila baby dilahirkan, bila kan dia tiupkan roh? Tiupkan roh pergi kat mana? Tengok gambar 38, 32, 36, 40. 40 tu dah sarak sangat dah 9 bulan. Tapi pengalaman saya 36 minggu saya dah bersalin masa baby macam tu. Saya bersalin sebenarnya kecil lah, dalam 2 kilo macam tu lah. Tapi dia membesar, bila dah membesar tu biasa je. Tapi masa kecil susah lah nak jaga kan, sebab dia kecil sangat. Okey, pernah tak tanya mak masing-masing, saya lahir ni berapa bulan takut lahir 7 bulan ke? Ada tak tanya mak berkenaan dengan kita lah masa kita kecil? Ada tak? Tak ada. Ada. Okey. Okey. So bila baby dilahirkan okey, bila baby dilahirkan, saya nak sentuh sikit lah, walaupun dalam ni tak bincangkan sangat perkembangan tentang manusia ni. Okey, bila baby ada satu teori. Teori ni memang terkenal, dinamakan teori Erik Erikson ni, berkenaan dengan baby bila berumur 0 hingga 1 tahun. Yang mana pada peringkat ni ciri keselamatan penting bagi baby. Sebab tu masa ni baby akan rasa selamat. Bila mak dia peluk dia akan rasa selamat. Tapi bila mak dia tak ada, masa bila dia lapar, so dia rasa macam tak selamat tau. Dia akan menangis masa peringkat ni Okey, peringkat 1 hingga 3 tahun. Okey, bila dah umur 1 hingga 3 tahun ni, dia membina keyakinan diri. Masa ni lah. Okey, so pada peringkat ni penting tau, masa pendidikan anak-anak 1 hingga 3 ni kita penting masa tu dia membina keyakinan diri. Kalau dia nak buat apa, dia nak mencuba kan, misal kata dia nak makan ni, kita bagi dia masa tu. Kita tak payah nak halang-halang lah. Maksudnya kita suruh rasa apa yang dia rasa, apa yang dia nak rasa, apa semua apa yang nak buat, kita biarkan dulu. Kita tengoklah dari segi keselamatan tu. Jadi akan sentiasa mencuba daripada 1 hingga 3 tahun. Okey, dari 3 tahun hingga 5 tahun ni dia akan membina keyakinan diri. Okey, masa ni lah dia akan rasa dia boleh buat sesuatu. Kadang pada masa ni lah dia rasa macam tak payahlah orang nak kawal dia. Masa ni lah dia nak berlari-lari. Masa ni lah dia macam nak cuba tu, mencuba ni. So dia akan lawan rasa rendah diri tu pada umur, bila dia dah umur 9 hingga 11 tahun. Okey, masa 5 hingga 11 tahun ni dia akan rapat dengan dia akan tahu dah jantina dia. Dia dah tahu dia seorang perempuan, dia dah tahu dia sebagai seorang lelaki. Masa ni lah. That's why lah kalau budak umur 5-11 tahun ni, perasan tak, kalau kanak-kanak perempuan dia akan baik dengan bapa dia. Masa 5 hingga 11 tahun. Okey, so dari segi psikologi, masa 5 tahun lah
masa kita akan ingat dalam kehidupan kita 5 tahun lah. Kalau berlaku apa peristiwa tu, masa tu lah kita akan ingat. Betul tak? Sebab tu kalau kita kira kan 5 tahun, misal kata berlaku sesuatu yang misal kata kita jatuh basikal misal kata, so kita akan ingat sampai lah peringkat ni. Masa umur 5 tahun hingga 11 tahun. Okey. Masa ni dia akan banyak tanya. Dia akan tanya tu, tanya ni. Saya pernah lah berhadapan dengan anak saya sendiri. Masa 5-11 tahun saya ingat kan. Masa ni lah dia tanya semua benda. Dia tak kira tau. Sikit tanya, tu tanya. Lepas tu masa ni juga dia akan tiru tau. Dia akan tiru gaya orang. Dia akan tiru. Masa ni lah kita kena ajar benda yang baik-baik dengan dia lah. Sebab tu masa ni dalam Islam kita kena didik dia. Solat pun kita kena ajar masa ni lah. 5 hingga 11 tahun kita kena ajar dia. Masa ni lah dia akan ingat tau. So pendidikan dia awal dia dapat daripada kita tu, masa tu lah dia akan jadikan satu pengalaman hidup dia. Saya ingat lagi anak saya, bila orang datang, tetamu datang kat rumah, dia tengok tau, saya hidang air, saya hidang kuih. So dia kata, mak, dia kata dia nak juga lah macam tu. So dia akan duduk sama-sama dengan tamu tu. Dia akan tengok tetamu tu buat macam mana. Tetamu tu silang kaki, saya kata dia duduklah silang kaki. Yang teruknya dia tetamu tu berdehem kan, dia pun buat juga. Saya malu sangat. Dia tengok kan, lepas tu minum air, 3 minum air macam tu. Yang tu dah saya rasa macam, dia nak belajar kot. Kita dah belajar waktu tu kan, kita tahulah mungkin dah puasa dia nak belajar. So kalau pergi dekat mana-mana kat luar, misal katakan dia tengok orang kulit hitam, mesti dia tengok orang India lah. Buat tau suara dia, mak-mak orang India tu kan. Jilah kan, kalau orang tu dengar, ya Allah saya pun, ya betul-betul. Saya pun macam cepat menutup mulut dia tau. Walaupun kita rasa benda tu betul, kadang kenapa tangan dia tak ada mak? Dia memang sebut tau, bila orang tu budung dan sebagainya. Itulah masa ni dia akan banyak belajar, dia akan tiru. So masa ni kita boleh sentakkan dia, tak boleh kita memberi emosi yang tak betul lah kepada dia. Sampai adik yang 5 tahun hingga 11 tahun ni cuba belajar kenal dia, macam mana dia. Dia akan percaya semua orang cakap. Kita buat lawak dengan dia pun semua dia percaya. Hatta kalau kartun lah, zaman tu kartun kan, dia akan percaya kartun tu hidup. Macam tu lah istilah kita Okey, bila dah umur 11 hingga 12 tu, dia dah okey, kalau perempuan dia balik umur 12 tahun, start pada 12 tahun okey, sehingga 18 tahun. Perempuan cepat tau berbanding dengan lelaki. Okey. Bila umur 11 hingga 18 tahun, okey. 11, 18 tahun, 21 ni, okey, dia mula ada keyakinan diri dan sebagainya. Dia mula mencari identiti diri. Masa ni peringkat remaja kita kata. Peringkat remaja ni dia akan percaya apa yang dia dapat daripada sumber-sumber yang lain, bukan kepada mak ayah dia tau. Maksudnya dia akan percaya pada kawan dia, dia akan mula sayang persahabatan dia, dia akan lebihkan kawan daripada mak dia, daripada ayah dia. Masa ni lah. So kita sebagai ibu bapa, masa ni lah kita kena tahu keadaan dia, peringkat umur ni. So kita banyak kena dekati dia, banyak kita berperanan sebagai seorang kawan lah, bukan sebagai seorang yang kita nak menghukum dia. Tak boleh. So dia akan memberontak pada peringkat ni. Setulah. So okey, awak semua umur 23, mungkin awak ingat lagi lah awak umur 18 tahun macam mana awak punya perangai. Baik 18, 19, 20 macam mana perangai. Masa tu mak ayah cakap, betul ke? Macam ni kita nak ikut je kata-kata orang dan sebagainya. Yang tu sebagai satu semula jadilah. Semula jadi. Okey, saya lupa pada peringkat baby ni. Okey, bila baby tadi kan, kita akan menyarak, merangkak, apa lagi, lepas tu berjalan, bertatih kan. Yang tu akan dialami oleh semua orang. Lepas tu dalam kaunseling lah, ada jugalah permasalahan timbul apabila baby tu tiba-tiba dia tak menyarak tau, dia terus merangkak. So ada sesuatu yang tak kena dalam perubahan kehidupan dia. Banyaklah kalau kita belajar. Okey, kalau 18 hingga dah sampai tahap tu, sehinggalah dia dewasa lah, sehingga umur 25 tu dewasa. Pada masa tu lah dia akan berkahwin, saya kata tadi, akan mencari pasangan dan sebagainya. So siapa yang kahwin pada peringkat ni kan, okey, banyak cabaran lah sikit. Jangan anggap tak ada cabaran tau. Sebabnya
Okey, pengalaman saya lah di usia perkahwinan 1 hingga 5 tahun ni, memang pasangan memang masalah. Sikit-sikit terasa, sikit-sikit kecil hati, konflik dan sebagainya. Masa itulah berjumpa dengan kaunselor dan sebagainya. Masa itulah. Okey. Peringkat dewasa, awal dewasa ni daripada umur 18 hingga 40. Pada peringkat ini, prinsip utama adalah untuk memperoleh hubungan kemesraan dengan orang lain dan kejayaan dalam kehidupan. Masa ni lah, 18 hingga 40 ni, masa ni lah kita akan cari kerjaya, kan? Pasangan, ada anak dan sebagainya. Masa ni lah, masa tu lah kita kena bina kehidupan kita. So, okey, setiap daripada kita kena ada perancangan-perancangan tersebut lah. Okey, awak semua umur 23. So, berapa tahun lagi akan alami 40 tahun. So, dalam proses 23 sehingga 40 tahun ni, kena bina impian, Okey, kena dah tetap dah. Okey, saya akan membeli pasangan macam mana, saya akan berkahwin dan saya akan bekerja sebagai apa. Bila dah bekerja ni, saya akan beli rumah, saya akan beli kereta. Kena ada impian-impian tu. So, berdasarkan impian tu lah kita akan bina strategi dan usaha ke arah pencapaian tu. Jangan tak ada cita-cita. Kalau tak ada cita-cita tu memang teruk lah. Seseorang tu memang teruk kalau tak ada cita-cita. Saya tak kisahlah. Di setengah orang saya tak kisahlah saya nak jadi apa ke apa. Yang penting sekarang ni saya duduk sekarang ni saya belajar. Macam tu je. Tapi tak boleh macam tu. Kita kena ada impian kita. Kita nak jadi apa, nak kerja apa, nak anak berapa orang, nak pasangan macam mana. Semua kena ada. So, kalau ikut satu teori ni, kalau Albert Ellis lah, teori dia kan, setiap manusia ni ada kehidupan idea dia. Dia ada tau. Dia nak jadi apa. Tapi bila kita tak dapat capai, dan itulah akan bawa konflik dalam diri dia. So kita sebagai seorang manusia, di samping kita, peranan kita tanggungjawab sebagai seorang manusia, kita kena juga ada impian-impian tu. Cuba ingat tu. Sehinggalah umur 18 hingga 40 tadi, 40 hingga 65 ni fokus kepada keluarga. Okey, kita anggarkan pada umur 40, bisa kata saya umur 48 kan. Saya nak capai tahap 60, saya rasa macam kita kena dah stabil lah kehidupan kita. Kita akan tengok depan mata kita proses pembesaran anak-anak. Sehinggalah 60, 65 tu dikira sebagai tua, warga emas. Masa itulah fokus kita lain lah. Sebab tu kalau orang kahwin lewat, so dia akan alami benda-benda yang saya kata umur 60 anak kecil lagi. Umur 65 sepatutnya kita dah ada simpanan kan, dah ada rumah. Masa tu lah kita terpaksa fikir banyak benda. So kena ikutlah hukum alam Kalau peringkat umur kahwin, kenalah kahwin kan. Bila kerja betul-betul, bina kehidupan. Okey. Kalau ikut perkembangan kanak-kanak, dah. Remaja tadi saya dah cerita, perkembangan dewasa. Lepas tu penuaan. Yang ni memang kena belajar lah. Satu semester saya belajar bab-bab ni. Sehinggalah berhadapan dengan kematian. Kalau dalam ni tak adalah, kita dah habis dah ni. Yang ni ada soalan quiz. Saya buka lah dulu. Sebab pukul 10 ni saya buka. Ada apa-apa soalan tak? Sebab yang ni kuliah yang habis lah kan? Sebenarnya untuk ni, untuk kursus ni sebenarnya wajib ataupun memang ditawarkan ke macam mana? Pilihan nak ikut. Kalau minat boleh, lepas tu kalau tak nak ikut tak apa, macam tu. So yang ni sebagai satu pilihan lah. Tapi seronok tau bila belajar berkenaan dengan kaunseling syar'i ni, kaunseling Islam ni. Nanti awak semua akan ikut kuliah daripada Dr. Salasiah. Dr. Salasiah ni dia punya kepakaran dia kaunseling syar'i pada pandangan Al-Ghazali. Dia buat kajian khusus berkenaan dengan Al-Ghazali dan keluarkan satu buku. Kalau anda berminat,
Anda semua boleh belilah buku dia, boleh baca buku dia. Macam mana pandangan Al-Ghazali tentang kejadian manusia, tentang kaum muslim Islam itu sendiri. So, pada sekarang, masyarakat sekarang, kalau yang berkaitan dengan Islam tu, memang orang nak. Kalau peguam Islam, kalau kaunseling Islam. Banyaklah. Kalau saintis berkaitan dengan campur dengan Islam tu, dia semua berminat. So, anda semua berada pada sekarang ni pada waktu yang bersesuaian lah. Keluar nanti jadi apa? Okey, ada cita-cita tak sekarang nak jadi apa? Keluar nanti? Mudah. Okey, siapa nak jadi cikgu? Okey, ada yang kat tangan Okey, sebab masa saya dulu, kalau jadi cikgu senang tau. Lepas belajar dia terus tawarkan panggil diploma pendidikan. Sekarang tak ada kan? Ada. Tapi susah nak dapat Ya. Sebab semua orang ingat macam cikgu ni okeylah jadi cikgu, terjamin masa depan dan sebagainya. Dulu ya tau. Tapi sekarang ni cikgu pun sibuk. Imagine lah kalau mak ayah kita cikgu kan, ya Allah balik petang dan sebagainya. Saya bukan cikgu, so saya tahu macam mana kehidupan seorang cikgu. Sebab keluarga saya semua cikgu kecuali saya. So bila saya balik kampung, saya berhadapan dengan kakak, abang, ipar semua bercakap pasal suasana sekolah, cikgu dan sebagainya. Saya rasa macam, ya Allah cikgu sekarang ni berbanding dengan cikgu dulu lah. Kalau jadi cikgu, okey, kalau jadi pegawai, saya kata saya ni sebagai seorang pegawai, so yang tu lebih mencabar tau. Itu saya katakan tadi. Yang pertama, kita kena sahut cabaran. Okey, kalau untuk masuk JAKIM lah, kalau untuk masuk JAKIM, kita kena hadapi terutama assessment. Okey, assessment ni pelbagai bentuk. Assessment ni contohnya, saya pernah bagi penerangan lah. Assessment ni dia akan lihat semua segi, dari segi personality, dari segi ilmu pengetahuan kita, dari segi kepimpinan kita, semua dia akan lihat berdasarkan gerak kerja yang dia bagilah. So, banyak daripada kita terkandas masa itulah. Saya pernah jadi panel, tapi yang tu secara online sebab PKP kan. Salah satu ujian ni kena buku tebah. Buku tebah ni, buku tebah secara online. So dia pegang lah tongkat tu, dia ambil payung ke apa kan. Kutubah tu, kutubah aja. Tapi kutubah ni kena dalam bahasa Arab atau bahasa Inggeris. Yang tu kurangnya kita kalau daripada Fakulti Islam UKM ni dari segi bahasa. So mulai sekarang, kalau nak masuk kerja Jabatan Agama atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kena pandai bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Sebab ada soalan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Contohnya tadi kutubah tadi lah, termasuk public speaking dan sebagainya. Bagi satu tajuk, okey, so bahaslah tajuk. Macam itulah antara assessment dia. So bukan senang lah. Dengan kata lain, nak masuk kerja ni bukan senang. Hanya orang yang betul-betul mampu menghadapi cabaran, betul-betul berilmu, berpengetahuan, yang itulah yang terpilih untuk jadi nak bekerja. So anda semua bernasib baiklah bila saya redahkan sekarang. Sekarang lah start belajar. Kalau yang tak berapa bahasa Inggeris ni, cubalah baca buku bahasa Inggeris, dengan lagu bahasa Inggeris. Diorang belajar macam tu je, bahasa cerita, novel dan sebagainya kan. Lepas tu guna bahasa-bahasa yang senang, cuba cakap. Saya sama kawan-kawan cuba cakap bahasa simple-simple. Itulah. Kita terpaksa bersaing tau dengan banyak universiti. Ada daripada UIA, ada daripada USIM, ada daripada UM. Ramai. Okey, lagi ada persoalan tak? Cepat ada keluar dah, sebabnya ni sekali je saya jumpa dengan anda semua kan. Okey, yang kedua dari segi master tadi, saya ingat belajar lah Kalau nak sambung belajar tu belajar. Maksudnya tak rugilah kalau kita sambung belajar. Okey, semua boleh scan. Ada soalan-soalan dia, cuba jawab 10 soalan. Boleh tak?
Ada tak yang tak dapat? Okay, saya bagi masa dalam Al-Quran ni tak jelas ya. Tak ada menjelaskan satu persatu semacam barat buat kajian lah. Tetapi kita kena tahu walaupun tak fokus, tetapi perkembangan manusia disebut juga dalam bila kita dah belia. Contohnya Qawiul Amin tu ditumpukan kepada belia, sehinggalah waktu tua dan sebagainya lah. Okey. Okay, dalilnya dalam surah Al-Insan ayat 2 berkenaan dengan perkembangan manusia itu sendirilah. Okey, ruh ditiupkan selepas janin itu sempurna, maka ruh ditiupkan. Yang tu kita kena ingat. Okey, surah Al-Insan ayat 14. Saya tak ingat soalan kursi saya buat ada tak soalan ni. So, soalan bonus lah kalau anda boleh jawab. Okey, waktu ruh ditiup ni, ditiupkan roh semasa selepas sempurna kejadian, iaitu 40 hingga 42 hari. Ini kerana selepas tempoh ini lelaki dan bermula pada tahap pembentukan janin. Ada dua pandangan. Selepas ada setengah pendapat kata selepas 120 hari, iaitu baby berusia 4 bulan dalam kandungan. Sebab tu orang kata 4 bulan ni ditiupkan roh. Kita tahulah sama ada 42 hari ataupun, tapi lebih, yang lebih sahihnya 120 hari lah. Bila baby tu dah 4 bulan. Okey. Okey, semua tengok
Kalau kita berjumpa di luar sana, tegurlah saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan saya mohon beribu-ribu kemaafan lah kalau ada silap dan salah. Dan terima kasih banyak-banyak di atas kerjasama yang diberikan sepanjang kuliah ini berlangsung. Dan percayalah setiap daripada kita akan menjalani berbagai-bagai peringkat dalam kehidupan seperti saya bincangkan pada hari inilah. So, bagaimana kita menghadapi segala isu atau cabaran atau ujian itu bergantung kepada diri kita sendiri. Dengan akhir kata, kebahagiaan ni kita yang tentukan. Kita nak bahagia macam mana, kita yang tentukan dan bukan bergantung kepada perkara lain. Misal kata kita tengah membuatlah sesuatu spekulasi, misal kata kita kata kita akan bahagia bila saya berkahwin dengan dia. Kita kata macam tu. Bila tak dapat dia, kita frust lah. Tu jangan kena ingat, kebahagiaan tu kita yang tentukan. So kebahagiaan tu tak semestinya ada isteri cantik, ada rumah besar, ada duit banyak dan sebagainya. Kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Kita berhak untuk merasa bahagia. Yang itu sebagai motivasi untuk dirilah. Dan saya doakan semoga anda semua berjaya dalam kehidupan masing-masing dan menjalani kehidupan normal macam orang lain lah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So 11:30 masuk balik kan? Okey.